Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ayat berapa kita je tu? Ayat 79 masih lagi surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Yusuf berkata, kami berlindung kepada Allah daripada mengambil sesuatu kecuali orang yang kami dapati barang kami di dalam simpanan. Sesungguhnya jika kami mengambil orang lain, nescaya menjadilah kami orang-orang yang zalim. Nabi Yusuf alaihi salam diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani adik-beradik dia dengan baik walaupun dia dulu dizalimi. Maka apabila dah nampak dah bagaimana cupok hak yang dimiliki oleh Raja Mesir ni ada pada kenderaan Bunyamin. Okey. Jadi bila gitu juga adik-beradik lainnya, abang-abang lainnya susah hati sungguhlah Haji tu. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam menenangkan. Ayat yang 78 tu kan, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabiran fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Jadi abang dia tu minta supaya tukarlah kalau nak buat apa-apa kepada Bunyamin tu, biar Bunyamin balik, biar ganti seorang yang ganti tempat Bunyamin untuk ditahan dan sebagainya lah. Itu dia. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan qala ma'adallah. Nabi Yusuf alaihi salam kata minta berlindung daripada Allah. Jadi ma'adallah ini maksudnya isti'adah jugalah. Itu dia ni. Macam kita ta'awudz. Ta'awudz, isti'adah, ma'adah. Serupa maknanya. Isti'adah, yasta'idu isti'adah maksudnya minta tolong, minta berlindung, minta tolong berlindung. Itu maksud isti'adah. Kalau ma'adallah maksudnya tempat berlindung. Jadi maknanya kata Nabi Yusuf alaihissalam, Allah tempat aku berlindung, minta jauh daripada apa hak yang aku buat ni, perkara hak yang menyebabkan berlakunya kezaliman. Itu dia, an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indah. Kata Nabi Yusuf, orang hak salah tu lah yang kena hukum. Nampak tak? Kalau main tukar-tukar gitu mana aci. Nampak tak? Minta jauh aku dah buat zalim pada orang hak dak sebenarnya. Kata Nabi Yusuf alaihi salam. Debah perut dah je tu orang debah perut dah. Nampak tu? Siapa pekat Nabi Yusuf kata inna idzan la zalimun. Kalau aku buat lagu tu aku ni orang zalim. Tu dia. Nabi Yusuf ni aja cara mudah kena tengoklah kisah Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf masuk penjara kerana apa aja Zul? Kenapa Nabi Yusuf masuk penjara? Masuk penjara sebab apa? Dah kita baca sebelum ni dah tahu. Tak boleh nak buat sinopsis langsung.
Sebab apa masuk penjara? Pada maknanya dak acil buat soalan ke mana? Kalau di sekolah semua ada soalan belaka. Dok baca dia tak. Memang dah usah gerang sungguh. Dah kalau budak-budak dia sekolah nak periksa, dah tua-tua ni dia belajar mau nak periksa gak ke? Allahu Rabbi. Belajar ni sebab nak modal masuk kubur dah ni. Bukan nak ambil CJ dah. Kalau kita ambil CJ pun dah laku Kegana dia tu. Oh Allah. Dan sebab apa? Ya. Tutup air. Ajizu. Panjang pula jawab dia. Masuk penjara Nabi Yusuf kerana harta. Nampak tak? Harta. Di antara harta tu, di antaranya ialah wajah yang comel. Kerana wajah comel hak yang isteri raja nak buat uduh tu aja tu. Maksudnya harta lah tu. Nabi Yusuf keluar penjara kerana padang bobo. Mimpi. Dah mimpi mana? Dah mau je tu. Dia mentadbir mimpi raja. Keluar penjara kerana ilmu. Nampak tak? Betul dah tu. Tafsir mimpi tu betul lah. Maknanya nak kabur dengan ilmu yang ada Nabi Yusuf ni, dia boleh keluar daripada penjara. Masuk penjara kerana harta. Nampak tak? Jadi kita nak tahu, biar tahu cerita-cerita hak yang kita baca ni, biar kita boleh buat pengajaran. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah suruh cari ilmu. Nampak? Bahkan menuntut ilmu itu lebih afdal daripada buat sembahyang ataupun perkara sunat. Ada tu. Orang baca Quran sekarang ni, kita ada majlis belajar tafsir Quran. Nampak tak? Ada orang baca Quran daripada garik sampai baca Quran bolehlah sejuzuk. Sebab sejuzuk ni paling lambat pun setengah jam je tu. Setengah jam lah boleh lah sejuzuk. Nampak tak? Kalau baca seorang, dah baca seorang betul lah ke? Dengung panjang betul lah ke je tu? Setengah jam habis lah sejuzuk. Dah kalau mari dengar dah habis lah sejuzuk. Nampak tak? Tapi masalahnya dia baca Quran masa mengajar tu apa? Tu masalah kok je tu. Jadi di antara baca Quran dengan belajar ilmu ni, nampak tak mana afdal? Sebab tu kita kena belajar fiqhul aulawiyat, ibadatul waqt, itu kena rai. Waktu-waktu tu dia ada benda yang lebih afdal daripada benda yang afdal. Nampak tak? Ada benda penting dan ada benda yang lebih penting lagi. Kita kenalah dahulu benda yang lebih penting. Nampak tak? Jadi benda paling pentingnya belajar. Orang yang belajar ni siapa pekat ikan hot laut ni. Haji pergi bilang ikan laut je. Boleh tak? Haji bilang daripada cenderung sampai batu buruk sudah lah. Cuba pergi bilang ikan. Banyak itulah hak yang duduk istighfar, hak minta ampun dengan Allah bagi orang yang belajar dan bagi orang yang mengajar. Allah. Ini hadis sahih. Riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Nampak tak ajazu? Dan kalau kita baca Quran, satu huruf dapat 10. Nampak tak? Dapat 10. Makna boleh pahala ikut tu sahaja. Nampak tak tu? Subhanallah. Sebab tu kita kena mikir. Sebab tu ada orang dia suka beramal tapi tak suka belajar. Orang ni jeng juga ni. Ajazu. Tu kita kena belajar, terus belajar. Dan belajar itulah seafdal ibadah. Itu dia. Jadi kita baca surah Yusuf ni, jelas dah nampak kelebihan ilmu. Nampak tak? Dengan harta masuk penjara, nampak tak? Dengan ilmu keluar penjara. Masya Allah.
mulianya ilmu. Ini hak kita boleh daripada baca surah Yusuf. Ke mana je tu? Jadi Nabi Yusuf kata, merasa kecil akulah. Kalau aku buat lagu tu aku zalim. Bila zalim tak layaklah aku ni. Nama tu kedudukan aku ni. Nama tu sebagai Menteri Kewangan Mesir. Nakkan nak pelawak, nakkan nak zalim. Tu cerita dia. Baik, sambung lagi. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Maka apabila mereka berputus asa daripada mendapat pertolongannya, mereka pun mengasingkan diri lalu bermusyawarah tentang hal ini. Berkatalah kedua mereka, saudaranya yang seru, tidakkah kamu ketahui bahawa bapa kita telah mengambil janji dari kamu yang dikuatkan dengan nama Allah, dan dahulu pun kamu telah mencuai janji dan support kamu dalam perkara menjaga keselamatan Yusuf. Oleh itu, aku tidak sekali-kali akan meninggalkan negeri Mesir ini sehingga bapamu izinkan aku kembali, atau sehingga aku hukum bagimu untuk meninggalkan negeri ini, dan dialah mungkin yang seadil-adilnya. Cuba cari ayat yang Nabi Yaqub bersumpah yang tidak akan membenarkan Bunyamin ikut kepada abang-abang dia ni, kecuali abang-abang dia boleh beri jaminan balik semula selamat ke Palestin. Cuba cari. Carilah. Nak cari buana Quran tak ada ustaz. Dia memang tak ada lima je. Allah rohok sungguhlah. Cari. Ayat berapa? Ayat 66 juzuk. Ayat 60. Wa qala ya bani la tadkhulu min وباب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Bukan. Nampak? قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. Ada hak lain tak? Nak pernah je. Kalau nak pernah lah. Nak pernah lah. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah
Betul lah. Betul lah. Ambo tukar ingatkan ayat 73 pasal dia ada lafaz sumpah kan, qalu tallahi qad alimtum ma ji'na li mufsida fil ardi wa ma kunna sariqin tu kan. Jadi tallah itu ucapan sumpah lain. Jadi maknanya qala tu Yaqub lan ursila lan tu maksud nafyul abad kan. Makna aku dak akan mu ikut apa ni Bunyamin ni ikutmu. Tu dia sehingga mu berani dibuat satu perjanjian. Tu dia makna sungguh-sungguh mu ni janji sungguh mu alik bersama Bunyamin ni sebab aku dulu dah kehilangan Yusuf alaihi salam. Okey, baik, balik semula. Nampak ada kepahaman tu, alhamdulillah lah. Jadi falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Jadi apabila mereka tu dah kecewa, dah rasa macam putus asa dah nak kecek apa di Nabi Yusuf ni, masa tu tak tahu lagi tu tak tahu gitu je tu Nabi Yusuf tu tak tahu lagi tu. Maknanya seolah macam mereka macam tak ada harapan dah nak berhujah dengan Yusuf ni. Tu dia. Jadi akhir sekalinya ia buat modal terus lah. Qala kabiruhum, maka berkatalah anak hak sulung sekalinya, kita nak kira guana ni, demo dengar sendiri, ayah kita dah beri syarat dah nu, dah janji dah ni, Tuhan dah, kita janji dah dengan Allah, dengan Tuhan kita, nama tu dengan Allah Ta'ala supaya kita bawa balik juga mana cerita pun Bunyamin ni. Ayah kita ni kalau tak ada harta pun tak apa, asal Bunyamin ada cokoh depan. Nampak tak? Tu dia. Jadi kita ni dah berjanji dah ni. Wa min qablu ma farratum fi Yusuf. Hak kita buat kecuaian masa Nabi Yusuf dulu tu macam-macam hal dah ayah kita. Siapa mereka tak berapa nampak dah mata dia kelabu lah macam-macam. Akhirnya nak jadi macam separuh buta dah. Oleh kerana sedih sangat dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Aku tak sanggup lagi dah nak tengok ayah kita lagu tu. Ibarat dia gitulah je tu. Jadi falan abrah al-adhata ya'dha abi aw yahkum Allah li. Jadi apa hal cerita pun kita tak boleh balik ke Palestin ni. Selagi mana kita tak pelepah Bunyamin daripada masalah ni. Ataupun kita tunggu hukuman ataupun keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kalau Tuhan takdir dah kita guna-guna apa, kita terimalah. Sebab itu hukum yang terakhir, yang sebaik-baik yang memberi hukum. Tak ada dah orang lain. Nampak tak? Jadi makna bila kena hak Nabi Yusuf dulu baru ia sedar. Nampak tak? Kepentingannya duduk jaga amanah. Nampak tak? Tu nampak tu. Situ dah ada dah. Kalau dok tu Haji Zul ni dia balik je. Lantak mu Bunyamin duduk sini tak ada masalah apa. Nampak tak? Dah pernah uduh dulu kan? Bawa jalan Nabi Yusuf, capak Nabi Yusuf dalam pergi buta. Jadi makna nak kabarnya di sini sudah ada satu keinsafan. Maknanya tak boleh buat benda yang sama dua kali. Nampak tu? Kesilapan yang sama. Jadi orang tak terima dah. Sekali orang boleh terima. Kalau dua kali barang yang sama, tak ada orang nak terima dah Haji Zul. Tak ada orang nak percaya dah. Nampak tak? Macam cerita dulu lah. Cerita dah. Cerita rakyat dia panggil. Dah duduk kawasan ulu kan, kawasan kampung kan. Nampak tak? Jadi dia duduk rumah jauh daripada orang. Duduk kawasan ulu ni rumah jauh-jauh Haji Zul. Dah tanah seekar seorang, 3 ekar seorang. Jadi jauh-jauh lah rumah tu. Dah macam gelombila belagatak. Tu kena bisik sama cakap. Tu dia. Jadi boleh nak cakap juga dia. Jadi orang ulu ni dia jauh-jauh aja tu. Jauh. Jadi nak kabarnya bila ada seorang tu buat nakal aja tu. Buat nakal tengah-tengah malam pukul 9 nak kata, rima kata dia. Orang habis keluar rumah ni. Nampak tu? Bawa parang, bawa apa ni? Rima kata dia. Habis keluar. Bila keluar tu gak, ha dia kata.
ngetipu lah ke? Oh, iwak lolok gitu. Hasa sungguh. Selang 2-3 hari iwak pula. Oh, iwak pula. Rima. Ha ni hak sungguh-sungguh ni. Rima sungguh ni. Rima kata tolong Rima kata dia. Orang iwak mai tu. Pada Rima sungguh. Nampak tak? Kali kedua tak ada orang layak dah je tu. Tak mu lah. Nampak tu? Dah habis kapung mu tipu. Dah ni bukan sekapung ni. Sebutin kera terus dia tipu Molek-molek ada senyum. Ke mana tu? Orang tu kata Allah la ilaha illallah. Jadi makna sejarah dalam kisah Nabi Yusuf ni kita boleh ambil pedoman lah. Maknanya walaupun dulu tu abang-abang dia ni buat benda khodak betul tu, nampak tu, jadi dia tak boleh dah balik semula. Padahalnya barang tu koh banyak tu Nabi Yusuf beri tau. Makna dia mari terasa dah. Tak boleh kita ni walaupun barang banyak tapi amanah ayah tak boleh ni. Dia mari dah kesedaran tu Haji Zul. Dia mari dah. Tu dia. Baik. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima 'alimna وما كنا للغيب حافظ وما كنا للغيب حافظين. Kembalilah kamu kepada Bapa kamu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu Bunyamin telah mencuri dan kami tidak menjadi saksi terhadapnya melainkan apa yang kami ketahui dan kami tidaklah dapat menjaga kepada nyawanya. Siapa kata? Kenapa abang kata? Siapa kata? Nabi Yusuf Jadi oleh kerana abang sulung dia nampak beria sangat masa aku dulu muda gini. Masa Bunyamin mu beria benar. Nampak tak? Masa aku dulu mu tuhuk dalam pergi buta. Nampak tak tu? Kata Nabi Yusuf, tak apalah, baliklah jumpa ayahmu tu. Lepas tu mu khabar. Tengok Nabi Yusuf khabar. Lepas tu mu khabar lah ke ayahmu, sesungguhnya Bunyamin telah mencuri. Nampak tak? Nak suruh dia ingat balik nostalgia dulu. Dia ambil pakaian Nabi Yusuf, dia lomor darah segala tu, dia wui ke ayah dia. Ayah Yusuf kena bahan segala dah. Nampak tak? Kita tak tahu dia gimana. Allah, tengok baju ni dah. Nampak tu? Nampak tak? Cara Nabi Yusuf nak suruh ingat balik recall balik nampak tu? Tu dia. Dah aku dulu molek-molek ada mu tipu. Nampak tak? Dah nipu, mu boleh tipu juga. Dah warna lain macam ni. Tu dia. Ada tu ceritaan dia ni. Tu dia. Mu balik jumpa Nabi aku, mu khabarlah sesungguhnya Bunyamin curi. Jadi kami tak nak bertahan lah. Kenapa? Sebab kami tak ada nampak. Tak nampak yang Bunyamin ni tidak mencuri sebab barang ada bukti di Bunyamin tu. Jadi masyahidna illa bima alimna. Kami boleh saksi kalau benda Allah kita tahu. Dah ni kita tak tahu. Mari pok cupok tu ada dekat dengan Bunyamin. Dah kita nak buat mana? Ni Nabi Yusuf ajar ni. Mu faham tak ni cerita ni? Ni cerita ajuk ni. Kalau kita tengok dalam filem tu, nampak dalam cerita tu makna cerita, lepas tu dia cerita dalam cerita tu dia. Nampak tak? Dia ajar wa ma syahidna illa bima alimna. Mu takkan lagi tu wa ma kunna lil ghaibi hafizin.
Kami kalau benda-benda hak gaib, hak nak jaga pun tak tahu. Tu dia dialog itu. Nabi Yusuf ajar tu Haji Zul. Nak suruh ingat mula masa dia buat ke Nabi Yusuf. Nampak tak? Molek-molek ada mu tipu ayahmu. Buat mu benci sangat ke Yusuf ni. Nampak tu? Tu dia. Siapa pekat mu tipu Nabi Yusuf kena makan, kena kekah di serigala. Nampak tu? Nabi Yaqub ni Nabi. Cium ni bukan darah Nabi Yusuf. Bidamin kadhib ni darah tipu ni. Nabi Yusuf dok gini bau dia Allah Haji Zul. Tengok orang tua. Nampak tak? Ni bukan darah Nabi Yusuf ni. Mu pandang keletong ni. Nampak perasaan Nabi Yaqub. Nampak tak? Allah Rabbi. Nabi Yusuf ajar kepada abang dia lah. Was'alil qaryata allati kunna fiha والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Dan bertanyalah kepada penduduk negeri Mesir tempat kami tinggal berdagang, dan kepada orang-orang kafilah yang kami bagi bersukan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Maknanya kalau sekiranya benda ni mu nak buat boleh je. Makna suruh Nabi Yaqub tanya orang duduk Mesir, betul tak ni? Aizul, Bunyamin yang kena takak pasal dia curi tersebut. Ataupun boleh tanya orang yang berulang-alik daripada Mesir ke Palestin. Nampak tak? Ramai orang pergi ke Mesir masa tu sebab minta bantuan makanan. Palestin masa tu kena ujian kebuluran. Maksud tak cukup makanan. Mesir dia ada air sungai Nil. Nampak tak? Jadi boleh tanya orang yang pergi ke Mesir tersebut betul tak kisah ni. Gitu aja Zul. Sesungguhnya kami ni orang yang benar, tak pelawak, tak tipu. Nampak tak Zul? Baik. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka, berkatalah ia, tidaklah benar apa yang kamu katakan itu. Bahkan nafsu kamu telah berkelakkan pada pandangan kamu suatu perkara yang kamu rancangkan. Jika demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya dialah Gua yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah Rabbi. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu pada kita tentang ada satu nyakit ajzu. Nyakit dia panggil tazyin. Tazyin ni maksudnya dia telah diperhiaskan. Perbuatan mereka itu diperhiaskan sehingga benda kok jahat jadi baik, kok baik dia jahat. Ni kita bimbang. Sebab itulah ada orang yang disebut oleh Allah istahabbul ama minal iman. Dia lebih memilih lagi benda kok yang buta daripada iman. Benda kok yang gelap dia sanggup pilih. Sebab apa? Sebab mereka telah dibuat perhiasan oleh syaitan, dia nak oleh Allah SWT. Jadi peranan syaitan ni sangat besar lah.
khususnya untuk adik-beradik bab keluarga ni syaitan tak akan duduk diam aja tu. Nah, tengok Qabil Habil, syaitan pandai hasut dia. Nampak tak? Sampai bunuh. Allah Rabbi. Baik, akhirnya qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Maka berlakulah apa yang berlaku. Aja tu. Jadi mereka buat helah dengan ayahanda mereka Nabi Yaqub alaihi salam. Aja tu. Mereka pun beritahulah apa yang berlaku semua tu. Akhir sekali je Nabi Yaqub boleh perasan sebenarnya. Ialah Nabi kan. Nabi diberi wahyu oleh Allah SWT. Dipandu wahyu oleh Allah. Puak-puak mu ni kena pula dah nyakit hok lama. Nyakit lama kena pula dah. Kena tipu. Nampak tak? Mu ikut ke hawa sangat mu ni. Dah lah Yusuf. Pas sekarang tak jumpa. Dah aku rasa dia hidup lagi. Mu yang kata dia mati. Dan sebenarnya abang-abang dia tu pun memang yakin Yusuf masih hidup lagi benarnya. Nampak tak? Sebab dia tahu hanya dia capok dalam pergi buta, bukan bunuh pun. Ayat tu. Lepas tu hak ni pula ni. Dia buat benda yang sama. Walaupun dah janji dah sebagai dengan ayah, mereka buat benda yang sama juga. Akhirnya Nabi Yaqub alaihi salam nak menenangkan perasaan dia. Akhirnya fasabrun jamil. Allah Akbar. Ingatlah banyak ayat ni di surat. Maka bersabarlah, kerana sabar itu benda yang sangat indah. Aja tu. Tu dia. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta dah pertolongan daripada Allah dengan sabar dan sembahyang. Sabar, sembahyang. Sabar, sembahyang. Ada orang bila dia serabut, bila dia timpa musibah, dia tak sembahyang. Ada tu. Dia kau jauh. Ada pasal aku tu. Nampak tak? Dia kau jauh dengan Allah SWT. Bila Allah SWT uji, sebab Allah Ta'ala nak dengar suara kita. Ada tu. Sebab mu segar, mu ada piti, mu senang, sebab mu tak berapa banyak ingat aku. Jadi aku buat mu sakit sikit. Bila buat sakit penipala Allah, Allah. Itu aku nak. Aku nak dengar mu sebut nama aku. Sebab masa mu sihat, masa mu senang, mu tak sebut pun nama aku. Nampak tak? Sebab itulah hak yang Nabi kata irtanim khamsan qabla khamsin itu sangat hebat. Mu rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Makna amalan masa 5 perkara itu sangat berharga. Apabila telah luput masanya, tidak berharga lagi dah. Contoh, masa kita muda, kita istighfar contohnya. Jauh beza dengan istighfar masa tua. Ada tu? Budak-budak muda istighfar astaghfirullah, astaghfirullah, jauh comel daripada orang tua yang istighfar. Nampak tak? Sebab orang tua memang dah dimari. Orang yang sampai umur 40 ke atas, kalau dah sedar ke diri lagi, memang jahat sungguh. Kalau orang yang sampai umur 40 tak kerti bahasa lagi, nampak tak? Memang jahat sungguh. Bukan orang lain jahat, mu perut pedamu jahat. Nampak tak? Sebab tu orang yang sampai umur 40 bersyukurlah pada Allah. Budak muda yang belum sampai umur 40, tolong doa, ya Allah tolonglah sampai juga umur 40. Sebab ini kemuncak kematangan dan perasaan dia, insting dia dan sangat berbeza. Betul tak Haji Zul? Perasaan Haji Zul sekarang ni umur 70 dengan umur 30 ada beza tak? Oh, banyaklah. Nampak tak? Kalau tak beza memang sah, memang tak kerti bahasa lah. Memang jahat lah. Tak, minta maaf ni, hamba cakap kasar ni buat kata ke demo. Nak suruh demo tak tidur je. Jadi orang yang sampai umur 40 ke atas tapi perasaan dia tu
Tak terasa apa-apa lagi, tak terasa nak mari sejik, tak ada rasa nak baca Quran, hok dak pandai baca Quran, nak belajar Quran, tak ada rasa lagu tu. Memang perut pedang kotor. Kalau sakit sikit jadi zurak, suruh lalu pergi klinik. Mu pandai pula. Nampak tak? Pakai baju kotor sikit suruh basuh lalu. Nampak tak? Dan ni perut pedangmu kotor tapi mu tak rasa apa. Nampak je Zul? Siapa pekat kerah hatimu ni, hak benda baik mu nampak jahat, hak benda jahat mu nampak baik. Mu tengok je ustaz mari nak ngajar. Mari dah dia buruk. Ada tak begitu je Zul? Mu cakap molek. Ada tak orang bila tengok ustaz main ngajar dia benci ustaz tu, ada tak? Dah cakap banyak ni aku kena ni. Aku kata bukan sini. Sini bagus Allahu Akbar. Kalau tak kena gambar, kamu tak boleh cakap. Nampak tak? Kita tengah duduk kuliah pelawak, duduk luar. Mudah kena je Zul. Aku dulu apa mengata pelawak? Aku baca ayat Quran mengata pelawak mampu mu. Nampak tak? Tengah duduk mengajar perempuan tangguh batu atas-atas mudah kena. Oh kena belaka dah nampak tak? Oh tapi ada masalah kita. Alhamdulillah setakat ni Tuhan lindung lagi. Nampak tak? Alhamdulillah orang yang tangguh batu tu mati lah. Tapi sebelum dia mati, ambo syukur pada Allah. Ambo tak kenal dia, tapi orang kabur-kabur. Ambo pun tak kenal dia. Ambo doa je supaya dia ni dapat rahmat daripada Allah. Nampak tu? Tak apa juga kita pun tak gata. Ada tu. Tapi alhamdulillah ambo dapat tahu sebelum dia meninggal, dia pergi sembahyang berjemaah, dia baca Quran, dia bersama dengan orang-orang yang baik ni. Alhamdulillah. Kau dulu duduk apa atas hidung sejik surah. Dia kata alhamdulillah. Mujur juga ambo tak kenal. Kalau ambo kenal sakit hati. Ke mana? Lepas dia mati baru orang tukar berhamba. Nampak tak? Alhamdulillah. Tak apa, mudah-mudah Allah maafkan warhamhu wa'fu anhu. Nampak tak? Hak kata pelawak tu bahan dadah batu apa? Tu, dia bahan pek kuda nano apa sebut juga orang wi peluh ya. Pelawak kata dia. Dan kata mana? Tu dia. Oh, rasa belaka dah Yesus. Masa tua istighfar tak ada nilai macam orang muda. Nampak? Masa hidup astaghfirullah, dengan masa duduk dalam kubur astaghfirullah. Tak guna sekeping hambu. Bukan mu nak ucap astaghfirullah, nak ucap betul hendak wi. Yesus. Dah mati dah mu nak istighfar guna lagi ya. Orang yang hidup astagfirullah, perkataan astagfirullah itu sangat berharga. Orang yang reti harga astagfirullah itu ialah orang yang duduk dalam kubur. Mu faham tak? Sebab tu orang mati minta balik semula, nak sedekah je. Nak kabur je. Jadi mana je kok Nabi kabur ni betul sungguh. Nampak dah kan pelawak. Hayataka qabla mautik. Jangan sampai tunggu masa luput masa baru nak buat. Tak boleh. Ajuzu. Sihataka qabla saqamik. Masa musga mu tak ingat, masa sakit barulah Allahu. Jauh beza nilaian orang yang segar, orang yang sihat, yang ingat pada Allah, nak banding orang yang sakit ingat pada Allah. Jauh main pahala orang yang segar ni. Ajuzu. Ghinaka qabla faqrik. Masa mu kaya sebelum kamu fikir miskin. Nampak tak? Masa mu kaya, mu buat kerja, mu buat kebaikan lebih besar pahala nak banding masa kamu miskin dah. Nampak Ajuzu? Inilah yang Nabi duk mari nasihat. Tu dia. Jadi Allah sebut gini. Sebab apa? Sebab nak suka nampak maknanya fasabrun jamil. Sabarlah pun pahala sabar ni Allah Ta'ala beri syurga tanpa hisab aja so. Makna Allah Ta'ala beri syurga Allah tanpa hisab bagi orang yang sabar. Dan orang yang paling banyak sabarnya ialah
al-anbiya asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal atau kama qala. Orang yang paling banyak sekali diuji oleh Allah ialah Nabi-Nabi. Kemudian orang ikut Nabi. Kemudian orang yang ikut Nabi. Ajizul. Orang yang paling banyak kena ujian yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Nuh. Yang kelima Nabi Isa. Inilah hak paling banyak sekali kena ujian. Hak ni lah paling banyak sekali sabar. Allah Rabbi. Ajizul. Nabi kena uji perasaan. Dan macam mana perasaan Tuan Haji? Bila pergi pasar pelawak. Gila. Macam mana perasaan Tuan Haji? Gitulah Nabi kena Ajizul. Pergi pasar ni pelawak ni. Muka jahat ni. Muka pelawak. Muka penipu ni. Tak khabar ni. Gila. Tak khabar. Nabi kena. Allahu Akbar. Nabi kena juga pada dari sudut fizikal. Siapa pekat patah gigi Nabi, siapa berkembur darah muka Nabi. Nampak tak? Itu semua dirasai oleh Nabi SAW. Kita ni Ajizul, tak tahulah, air kaki pun tak ada Ajizul. Nak banding dengan Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni. Nampak tak? Cuma sabar dengar kuliah sikit dengar dah tu masuk waktu nampak tak? Nak berhenti tak berhenti lagi kakak ni suruh sabar gitu sikit je Ajizul. Allahu Akbar. Nampak tak? Hak tu pun tak boleh ke? Allah Rabbi. Nampak tak? Jadi maknanya ayat fasabrun jamil, ayat untuk motivasi diri, untuk pujuk hati. Ajizul, hidup atas dunia kena pujuk sama Ajizul. Kena pujuk sama hati kita. Kalau tak pujuk agak, kita payah nak berdamai dengan takdir. Nampak tak? Payah nak berdamai dengan takdir. Faham tak? Sebab tu memang kita nak banyak, kita doa banyak. Tapi banyak sangat benda kita doa tak jadi macam kita doa. Betul tak Ajizul? Ajizul tak apa Tok Ali. Doa je. Tak apa dia Tok Ali. Nampak tak? Kita tak cakap nak doa ya. Tak boleh. Ya. Tak boleh juga. Dan tu nak mana? Berdamailah dengan takdir. Nampak tak? Bila kamu berdoa, Allah terima doa. Tapi cara Tuhan terima, tak semesti Tuhan ikut kita. Hak kita nak. Faham je tu? Berdamai dengan takdir. Apa hak yang berlaku itu semuanya takdir Allah Ta'ala. Nampak tak? Terimalah dengan penuh lapang dada. Ke mana je tu? Ya sama. Asyallahu ayyatiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kepadaku semuanya. Maknanya benda-benda yang aku hajat, aku sayang, apa aku dibalik semula kepada aku. Kata Nabi Yaqub, innahu huwal alimul hakim. Nampak tak? Tak pernah tak gantung pengharapan kepada Allah. Nampak tu? Ini benda yang kita kena belajar. Makna gantung pada Allah. Allah Ta'ala lah yang menyusun. Allah Ta'ala yang menyelesaikan semua perkara. Dialah yang maha tahu. Dialah yang maha bijaksana je dengan apa yang berlaku. Nampak? Nak menguji emosi. Nak menguji keadaan kita tu. Subhanallah. Ajizul. Dia cerita oleh Dr. Ramadan Al-Buti sebelum mati. Benda ni pun menjadi keinsafan buat pada kita. Benda ni berlaku dekat dengan sempadan Seria. Suami dia meninggal, adalah 2-3 orang anak perempuan belaka. Jadi dia ni daripada nasab keturunan Nabi SAW, daripada keturunan Sayyidina Ali, daripada Alawi. Nampak tak? Bila suami dia mati, jadi punca pendapatan tak ada. Nampak tak? Jadi kampung tu kenal belakalah dia, sebab suami dia ni orang kenal. Jadi bila gitu juga dia dah nak kerja pun tak boleh sebagainya kan. Nak minta dengar orang pun malu, sebab orang tahu dia keturunan yang baik-baik. Akhir dia buat keputusan nak pindah ke negeri lain dengan anak-anak perempuan dia ni. Nampak tak? Ini cerita betul. Ini cerita betul. Ini bukan cerita reka macam Hok Rimah tadi tu.
Hak tadi rimah mengkebodohkan cerita rakyat tadi tu. Ini cerita betul hak diceritakan oleh Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dan disebut dalam kitab oleh ulama. Dia pindah ke tempat. Tempat tu tak ada kenal dia. Tak tahu nak jumpa mana. Nampak tak? Jadi akhirnya dia pergi carilah jalan tu. Dia tengok ada orang yang baik. Syekhul Qaum. Macam kita ajizu lah mesti doa. Jadi orang khemu sama ke ajizu, baca Qurannya, tanya hukum sebagainya. Nampak itu? Jadi bila tengok kat sejid tu, dia pun duduk lah. Suruh anak duduk kat sejid tu kejap. Lepas tu dia pergi jumpa dengan Syekhul Qaum tadi tu. Lepas tu dia kabarlah minta maaf lah. Saya mari ni daripada jauh. Nama tu saya ni daripada keturunan Rasulullah. Daripada zuriat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Dan saya minta untuk berlindung. Bukan banyak sangat pun untuk hak yang tahan lapar sikit je. Nama tu tak ada benda nak makan. Nama tu Syekhul Qaum dia kata guna je tu. Dia kata boleh tak tunjuk bukti yang awak ni memang keturunan Sayyidina Ali. Nampak tak? Keturunan Sayyidina Ali. Subhanallah. Kata dia dah memang dia tak beritahu. Orang nampak tak? Dia kata tak ada lah. Kalau tempat yang kampung lama saya tu mau orang kenal belaka lah saya. Memang saya keturunan Rasulullah. Nampak tak? Subhanallah. Jadi oleh kerana dia tak ada beri bukti tu, jadi Syekhul Qaum ni Juzuk tak cerah. Sedih lah dia Juzuk. Jadi tak tahulah dia ni nak cari mana rezeki ni. Lepas tu kat dia dengar lah ada seorang tu yang agak ada duit lah. Ada duit lah. Jadi masalahnya orang ada duit ni majusi. Hak sembuh api yang tak apalah. Dah terpaksa. Nampak tu? Pergilah ke rumah majusi tu, minta kerja. Minta kerja. Tak ada kerja. Lepas tu kat minta menumpang lah rumah dia sekejap. Nampak tu? Sebab anak puan ada 2-3 orang ni. Kalau anak puan tak ada tu, tak lah susah sangat. Ni dia. Jadi orang majusi dia kata, dia tengok anak puan tu jadi dia siang tengok. Dia tak apalah, bermalam rumah saya lah sebelum dapat apa dia tempat lain cari. Nampak tak? Allahu Akbar. Orang majusi. Orang majusi. Takdir Allah. Mereka akan cerita 2 malam lepas tu Syekhul Qaum mesti doa macam Haji Zul ni, orang warok, banyak beramal apa sebab ni. Dia orang beramal macam Haji Zul ni mudah mimpi hak baik-baik. Jadi Syekhul Qaum ni dia mimpi Rasulullah. Dia mimpi Rasulullah. Dia mimpi Rasulullah, Rasulullah duduk depan, dia duduk belakang. Nampak tak? Lepas tu dia kejar Rasulullah. Dia panggil Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulullah paling. Rasulullah paling, ya Rasulullah, saya susah. Akan ada agama huru hara sebelum ni. Tolonglah saya wahai Rasulullah. Nampak tak? Lepas tu Rasulullah cakap dengan dia. Dia kata, apa bukti yang kamu ni umat aku? Subhanallah. Tunjukkan bukti apa yang boleh membawa yang mengatakan kamu ni umat aku, kata Nabi. Allah. Kalau apa-apa soalan tu. Sebab tu lain tak. Kamu dengar, kamu baca kisah ni, Allah berat ni mari. Nampak tak? Allah bimbangnya kita Haji Zul. Nampak tak? Ni benar-benar, cerita benar. Ni disebut dalam kitab Amakan Kabar Mula. Kitab apa ada disebut. Akhirnya pagi esok, Syekhul Qaum ni bangun. Dia mari gelisah. Dia cari orang puang tu. Dia cari orang puang tu. Akhirnya tanya susah hang pula ni. Jumpalah orang majusi tu yang duduk jaga orang puang ni. Jadi dia kata, boleh tak saya nak bantu orang puang hak yang duduk di rumah demo ni? Dia kata, tak boleh. Sebab dia duduk rumah hamba dah. Tak apa, saya sanggup bayar 2,000 dinar. Bayar 2,000 dinar dah hamba nak buat. Kenapa hamba tahu orang ada betul dah? Dok hamba sebut dah hamba nak berapa aku bayar terik ni. Asalkan orang tu boleh hamba bawa supaya hamba jaga dia. Kata Syekhul Qaum. Tak boleh. Walaupun 2 hari dia duduk rumah hamba,
ambo terasa ketenangan yang tak pernah ambo rasa sebelum ni. Dan ambo alhamdulillah telah diberi hidayah masuk Islam. Dengan 2 hari orang ni duduk rumah ambo baru mari masuk Islam. Subhanallah. Dan ambo rasa tenang setenang-tenangnya, tak pernah ambo rasa sebelum ni. Ambo ada belaka, pitih ada, rumah besar apa, semua ada. Tapi dia tak mari ketenangan. Tapi apabila orang puang dan anak-anak dia duduk rumah hamba ni, dia mari ketenangan yang sangat hebat. Siapa pekak hamba ikut agama Islam kata dia. Dadak-dadak hamba nak pergi ke demo pula. Nampak tak? Macam Allah Ta'ala hantar ketenangan ini kepada hamba. Kata orang Majusi tadi. Jujur. Subhanallah. Nampak tak? Debur ni, bila baca kisah tu debur aja tu debur. Kadang-kadang orang mari uji, Allah mari uji kita, kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita lucuk mulut. Nampak tak? Jangan terbaik saya. Terbaik. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat pukulan maut tu kepada Syekhul Arab, Tok Wali besar. Nampak dah? Orang hormat, orang tuju beliau, orang tanya masalah agama dia, orang Islam. Nampak aja tu? Dia ceritakan benda yang benar. Subhanallah. Aja tu. Jadi bila kita faham lagu ni kat Allah, kena banyak sabar dah. Mudah-mudahan Allah hantar balik benda hak yang kita nak, hak lucu, hak tadak tu Tuhan hantar mula. Allah, cara Tuhan atur tu banyak cara lah. Jangan kita perlu ajar Tuhan. Aja tu. Jangan kita ajar Tuhan. Ni nak ajar Tuhan, mana boleh? Allah Maha tahu. Ke mana? Ingatlah, mungkin Allah Ta'ala dak beri masa kita je tu. Allah beri masa anak cucu kita. Allah. Bok Luqman, kenapa tak Bok Luqman? Hak yang duduk reka lagu Isabella. Taman Rashidah Utama semua tu. Kau tengok pada keadaan fizikal dia sebelum dia berubah tu, Allah. Balik awal. Tapi dia hebat aja tu. Dia buat persembahan dekat England semua tu. Sekali buat sound system, dia pejok sound system. Macam ni. Kalau pejok dah buat gini ni. Apa tokoh gini ni? Mana tak pejok tu? Masuk. Tokoh gini. Mana cerita gini ni? Oh cerita itu buk dia ni tu tok lu dah, merah lu dah. Ni kek. Dah. Cakap juga dia. Dia kalau comel tak tambah dah. Kerana haji. Nak tipu orang. Nampak tak? Haji. Nampak tak tu? Ini makna nak kabarnya kita kena muhasabah. Allah mau terasa. Dia mari tiba-tiba nak cakap benda ni. Tak tahulah. Tiba-tiba dia mari baca ayat ni. Ni asallahu ayatiyani bihim jami'ah tu. Zatnya mari kisah ni. Tak tahulah apa cerita. Apa pedoman yang nak tak tahulah je tu. Tak tahu tu watak dalam surah ni ada orang lagu tu, tak tahu lah. Itu masuk hamba tu. Mu faham tak ni? Takut ada watak orang macam tu ada dalam surah ni. Tu yang mari lucuk mulut sekarang. Nak tahu. Mungkin hamba, mungkin haji. Mungkin haji mak. Ke mana? Tak tahu tu. Dah muhasabah lah. Ke mana dia tu? Tu. Allah Rabbi tak tahu lah. Baik. Innahu huwal alimul hakim. Baik, seterusnya. Dah saya nak suruh berhenti aku dok puas lagi ni. Aku mengajar biar sampai aku puas aku berhenti ya. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn فهو كظيم Allah. Dan selalu mereka Nabi Yaqub pun
Dah tingkatan iman dok macam kita haji. Iman malaikat dok naik dok turun, statik je. Sebab dia ada akal, nafsu tak ada. Nampak tak? Makna dia tahunya beriman sahaja. Tak ada dah buat jahat, tak ada. Iman syaitan menjunang. Jatuh. Faham tak? Siapa tak ada asal? Kosong terus. Daripada hak hebat, turun, pum, kosong terus. Ada benda susah. Iman Nabi mencacok naik. Tak ada berhenti terus. Naik. Siapa mati? Nampak tak? Iman kita naik, turun. Naik, turun. Ini akidah ahli sunnah. Dan naiknya iman itu dengan amal soleh. Makna carilah amal soleh. Kat mana ada amal soleh buat. Sebab ketika itu iman akan naik. Dan elokkan daripada buat maksiat dan derhaka, pasal dia itu akan menjunamkan iman. Dah kita bimbang sangat masa menjunam iman itu satu hal setok nyawa kita mati. Apa cerita Haji Zul? Maknanya sadak sudah lah. Nampak tak? Allah Rabbi. Kalau orang kata, mati dah dia tu, mati mana? Geting. Perasaan kita ke mana? Perasaan kita kan? Hok dengar mati mana, mati geting. Biasa wak litah. Bahasa sungguh. Nampak? Pasal kita tahu geting ni pak judi. Padahal ni geting tu main badminton je, ada perlawanan. Nampak tak? Main perlawanan badminton, pergi ke geting Highland sebab ada kok datang tu. Nampak tu? Bukan judi pun. Tapi pandangan orang tu, hak tu pun rasa takut dah Haji Zul. Ke mana Haji Zul? Hak tu pun takut dah kita. Baru ni orang mati dalam bilik air pukul 4:30 pagi. Bangun tidur, masuk bilik air. Nampak suami duduk atas katil lagi, tak tahu benda lagi. Bangun pukul 5:30 nak mayang subuh. Tengok-tengok bini tak ada tepi. Panggil lah, dok nyaut. Tengok-tengok bilik air tutup. Panggil lah, ketuk, dok nyaut. Pecah. Mati aja. Mati. Allah. Nampak tak? Allah Rabbi. Kita tak tahu kat mana kesudahan kita. Jadi sebab tu kita minta dengan Allah, biar Allah Subhanahu Taala sentiasa pandu kita. Pandu kita benda hak yang baik, hak comel. Mudah-mudahan dengan benda comel tu perok kita diambil nyawa oleh Allah. Mudah-mudahan husnul khitam. Minta-mintanya kematian yang baik insya-Allah. Kerana Juzul. Tu dia. Jadi bila kita baca ayat ni, kita boleh tengok bagaimana suhu iman Rasul yang diutuskan oleh Allah. Wa tawalla anhum. Maka bila dengar berita tu dia mari sedih hati tak? Dia musin sikitlah. Sambil berkata, ya asafa ala Yusuf. Dah aku kehilangan Yusuf Haji Zul. Nampak tak? Wa biyaddat aynahu min huzn. Sampai dekat mata putih keluar. Wa biyaddat tu putih ya. Dia kalau mata putih beliau itu masuk apa je Zul? Ngabung. Pandai je Zul. Hamba kalau mata putih atas mati je dah. Dia rabung pula. Tak apalah, biar gilah. Makna mata macam rajulin gitulah je Zul. Makna bila mata tu putih dah, maknanya dah nampak benda lah. Dakih jadi lagu tu kerana terlampau sedih. Terlampau sedih. Barang ni ada je Zul berlaku. Anak Allah Rabbi. Nampak tak? Ya ma qadarallah subhanallah. Nah, nikah je Zul kan? Orang gugur 5 kali gugur ustaz. Orang gugur ni ada katanya sakit dia lebih teruk daripada beranak. Nak khabar je Zul. Dah umur 7 bulan dah. Nampak dah? 6 bulan setengah gugur. Bukan sekali, 4 kali, 5 kali. Nampak? Bolehlah yang ke-7 tu boleh anak. Allah suka. Nampak aja Zul.
Allah, dak bedang 2 bulan. Tuhan ambil pula. Allah, Azizul. Menangis siang malam, dak cakap suami nak pujuk. Nampak tak? Allah Rabbi. Kerjaan dia menangis. Menangis. Siapa pekat dak sedap kedai dah. Makan minum tak ada sedar dah. Sedih yang amat sangat. Nampak tak? Kita kata boleh kata macam-macam. Nampak tu? Dia tu hak yang tanggung tu Azizul. Dan kalau kita tak buat persiapan sungguh-sungguh, nampak tak? Buat persiapan dengan iman kita, dengan keyakinan kita, apa yang Tuhan buat itu yang terbaik untuk kita. Tak mudah ke Azizul? Ke mana? Tu pun minta dia sebut dalam surat apa kan? Dengan Facebook pun ada. Order Alza. Comel Alza ni. Comel. Dia tepuh dah. Nak boleh ke Alza ni 8 bulan tepuh. 8 bulan tepuh. Bila dah boleh dah, pergi kalau lupa ambil. Bawa nak pergi ke Johor. Aja tu. 2 jam. Bawa atas lebuh raya kan. Kau orang langgol pada belakang. Total loss. 2 jam. Tunggu 8 bulan. Tunggu 8 bulan kereta tau. Cuba tuan bayangkan. 8 bulan tunggu, bawa 2 jam, lekau orang langgol belakang, total loss. Belakang pun habis, depan pun habis. Macam Temilu kepek nak kabar. Allah, total loss. Subhanallah, kuatnya ujian Allah Ta'ala. Nampak tak Azizul? Itu cara dia Tuhan uji. Dah, kita pula tengoklah macam mana Tuhan uji kita pula. Ke mana Azizul? Ujian tak sama. Allah Maha Kaya kan? Jadi bila kita faham dia kata Nabi wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhim. Keadaan dia sangat bermuram derja. Maksudnya sedih yang amat sangat Azizul. Dah lah Nabi Yusuf tak ada macam ni juga. Lepas tu kat Bunyamin pula tak balik. Allah, apa benda cerita ni? Nampak tak Azizul? Tu dia. Qalu tallah tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Ayah berhari-hari ingat kepada Yusuf sehingga ayah menjadi sakit berani atau menjadi dari orang-orang yang binasa. Jadi bila tengok lagu tu kak, dia sebenarnya adik-beradik Nabi Yusuf ni, cerita ni habis dah cerita Yusuf je tu. Hak yang dok balik tu Bunyamin. Nampak tak? Tiba-tiba duk mari Yusuf ni apa cerita? Situ ada signal. Ada signal. Makna hubungan hati tu lahir dah tu. Al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Hadis ni semua ngapau laka dah, riwayat Muslim. Baca je tu lama dah ni. 20 tahun lepas dah kita ajar hadis ni. Al-arwah junudun mujannada. Ruh itu seperti tentera yang berlatih. Fama ta'arafa minha talaf. Apabila dia bersama mengenali, akhirnya dia akan rasa mesra. Wa ma tanakara minha talaf. Bila dak serasi, dia balah. Hamba ngaji Zul ni bukan ada waris apa pun, tapi dak tahulah. Tengok kau tu ni kasih sungguh lah. Dia dak tahu kasih ke dak kita ni. Nampak tak? Tengok dia kasih sepada tak ada waris apa pun. Tak ada jaluran, tak kena belakang belah mak belah ayat, tak ada kena apa pun. Tapi boleh ke dia ni jadi suka. Nampak tak? Ini benda al-arwah junudun mujannadah. Dia ada elemen insting hak dalaman ni. Jadi macam mana dia mai perasan dah ni barang pelik ni. Anak dia mai kata ayah barang pelik dia ayah dia ni. Hak yang dak balik Bunyamin, hak yang disuruh, hak yang duk sebut Yusuf tu apa? Dia mari dah tu.
mari dah qalu tallah. Mereka itu berkata demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusuf. Duk cakap Yusuf sama ni. Hak kita duk depan dia ni duk cakap. Bersyukur kau kita buat balik banyak-banyak ni. 9 unta, 10 ekor unta penuh barang ni. Bunyamin tak balik pun kita buat kira kita pergi pula boleh ambil lagi barang tu. Dia duk cakap Yusuf. Allah bohong lah. Dia bagi buah tu. Dia bagi buah tu. Hatta takuna haradan. Makna harad ini haradan ma'hatha wa batha wa syaja'a. Maksudnya ia mari dorongan situ semua je tu. Mari ingat Yusuf. Nampak tak? Orang tua-tua gitu duk aja tu dan ramai-ramai anak ni dia mari. Dia mari. Tu dia. Dah halung duk alik. Orang tanya halung pula. Angoh duk tepi dia ni. Angoh dalam duk balik. Ayah, tahun ni. Dia pergi ke Johor tu. Kena kerja tahun ni. Dah halung tak ada. Tanya pula. Ada tak jumpa orang gitu? Ambil tu. Tak pelawak kita. Dan dia Nabi Yaqub lagu tu pada berapa tahun dah tu Nabi Yusuf dia mari sebut lagi. Nampak tak? Dorongan. Dia mari tu perasaan tu. Dengar apa hak berlaku di Bunyamin ni, dia mari ingat mula. Luka hak lama tu berdarah kembali. Tu dia. Ada tu. Dia kata main. Au takuna min al-alikin. Ayah kalau main lagu ni ke ayah ni tak makan tak minum habis dah. Nampak tu? Sakit lah ayah, sakit mati ya. Dia mari buah tu anak-anak dia tu. Tu dia. Baik. Apa kata Nabi Yaqub? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ya salam. Sedap ayat ni. Baca je tu. Nabi Yaqub menjawab, sesungguhnya aku hanyalah mengalungkan kesusahan dan memberi ideku kepada Allah, dan aku mengetahui dengan perantara wahyu daripada Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Terbongkar rahsia. Terbongkarlah rahsia. Nampak tu? Maknanya Nabi Yaqub tak peduli pun dengan ucapan anak dia tu. Nampak tak? Macam Nabi apabila balik daripada Taif, kan bergegar aras Allah kan. Takut habis malaikat. Nampak tak? Siapa malaikat Jibril mengarahkan 2 malaikat dia jumpa Nabi kan. Ni bergegar aras ni apa hal ni? Nampak? Dia jumpa Nabi. Malaikat itu rizq, malaikatul jibal. Mari jumpa Nabi. Wahai Muhammad. Mu nak suruh kuat. Kenapa pupuk Taif yang kurang ajar sangat tu? Siapa berdarah kaki Nabi SAW. Nampak tak? Mu nak suruh aku tempik macam puak kau dulu. Biar mati, mampu belaka. Sambung. Dan mu nak suruh aku ambil bukit ni, lepuk kepala puak-puak ni biar mati belaka. Wahai Muhammad. Sambung. Nabi tak peduli kepada malaikat tu. Nabi berdoa kepada Allah SWT. Aku nak daripada zuriat dan benih mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Maknanya tak layak kepada malaikat. Nabi mengadu pada Allah SWT. Allah. Macam ni lah juga. Nabi Yaqub tak cara pun pada anak-anak dia tu. Nampak tak? Dia cara pun terus. InsyaAllah Nabi Yaqub dia cakap dengan benda lain. Dengan orang lain. Tak peduli pun anak dia kok duk cakap murabang ke dia tu. Nampak tak? Apa kata Nabi Yaqub? Ashku bathi wa huzni ila Allah. Jauh martabat Nabi ni aja tu. Nampak tak? Tengah-tengah duk cakap, anak dia duk cakap tu. Dia tak peduli kata-kata anak itu.
Habis dia kata ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Aku yang duk sebut sangat Yusuf tu sebab aku dapat wahyu daripada Allah. Mu nak tahu paling kau. Memang mu kejut sebab hak yang mu takut tu Bunyamin dok balik. Nampak dah? Mu dok tahu. Aku boleh wahyu Allah. Luar tu. Kau sedap tengok depan pula Jadi balik semua ngapa belaka doa ni? Ngapa belaka? Minggu depan mu tanya. Haji mu baca doa Nabi Yaqub ni. Kalau Haji dok ingat, aku bangun balik. Aku dok mengajar minggu depan. Mu dok percaya mu buat. Haji Zul, mu baca doa ni. Mu ngapa doa ni? Bukannya payah sangat pun. Tu innama start daripada ashku bathi wa huzni ila Allah. Nampak dah? Bukan payah sangat pun. Itu wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Belah-belah tidur boleh nampak mana ni Cuma pagi esok lupa pula. Tu masalah. Jadi makna sebelum maghrib esok minggu depan tu duduk congok kat tangga tu baca tu. Tu dia. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Baca 500 kali ingat. Mu cek molek baca 500 kali ingat. Baca 500 kali insya-Allah. Mu nak tengok aku dak mengajar minggu depan mu buat tak ada masalah. Ada masalah apa hamba? Je. Kalau dia tak mau yang mengajar minggu depan, dia mau sang hafal lah mana-mana tu. Haji Yusuf, baca mu Haji Yusuf. Kalau dah ingat ustaz, aku bangun tutup, aku balik. Mu dak percaya mu tengok. Mana? Kucing itu pula. Padah juga. Takut mudah tengok dah kucing dak putih pun balik. Wallahu ta'ala ala bisawab. Maaf banyak Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.